Selamat pagi dan salam sejahtera kami ucapkan kepada Encik Dohimbang Bong Kee Hoi selaku pensyarah kepada kesusastraan dan kebudayaan Melayu. Jadi pada pagi ini saya dan kumpulan saya akan membentangkan salah satu kritikan sastra iaitu kritikan teguran. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Cikgu Dohimbang dan juga rakan-rakan sekalian. Nama diberi Muhammad Syamil, angka giliran 2024-0623100090 dan saya merupakan ketua kumpulan bagi kumpulan ini. Salam sejahtera kepada Cikgu Dohimbang dan rakan-rakan yang lain. Nama saya Mak Kebliat Samad, angka giliran 2024-0623100082. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Encik Dohimbang Bong Kee Hoi. Saya Jefferson Anak Uga dengan angka giliran 2024-0623100079, ambilan Ogos 2024, keluaran 2029. Okey, dalam kami punya pembentangan ni terdapat 9 isi kandungan. Yang pertama iaitu pengenalan berkenaan dengan apa itu kritikan sastra. Yang kedua, novel yang kami akan bedah pada dalam pembentangan ini. Yang ketiga, sinopsis tentang novel tersebut. Yang keempat, definisi tentang kritikan teguran. Apa itu kritikan teguran? Yang kelima, tentang keistimewaan sastra dalam novel. Dan keenam, kekurangan sastra. Ketujuh, kekuatan sastra. Seterusnya, rumusan. Dan yang terakhir ialah rujukan. Definisi kritikan sastra menurut Kamus Dewan Etika 4, kritikan bermaksud analisis, penilaian atau ulasan terhadap sesuatu karya sastra. Istilah sastra berasal daripada bahasa Sanskrit yang bermaksud kitab suci. Menurut pendapat Tengku Maimun Muhammad, saya 013, kritikan sastra didefinisikan sebagai tulisan mengenai sastra yang memberi kesan perkembangan kesusastraan termasuk kepada pembacaan dan penerbitan. Okay, dalam pembentangan ini kami akan membincangkan dan mengkritik novel Pada Subuh yang Membawaku Pergi karya Yahya Samad. Okay. Sinopsis bagi novel ini, novel Pada Subuh yang Membawaku Pergi, ada watak utama iaitu yang bernama Iskandar Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain ini didera sejak kecil oleh si ayah yang bernama Faizal dan dibelai penuh kasih bagi ditatang dengan minyak yang penuh oleh si ibu yang bernama Rauda. Iskandar ini merupakan anak sulung daripada 3 orang adik-beradik dan dibesarkan bersama-sama adik perempuannya iaitu yang bernama Zulaikha dan adik lelakinya iaitu bernama Salahuddin. Dan seterusnya, pendewasaan Iskandar ini membawa dirinya jauh hingga dia mahu untuk bersekolah asrama penuh hanya kerana tidak mahu zahirnya terus disiksa oleh ayahnya. Kerana dia terus disiksa daripada kecil hinggalah dia mencecah remaja. Di sekolah asrama ataupun di sekolah menengah, Iskandar bertemu dengan sahabat karibnya ketika memasuki tingkatan 4 yang bernama Fahim Lut yang sentiasa menasihati, menemani dan menyokong dalam apapun yang Iskandar lalui walaupun terdapat konflik yang membuat mereka pernah bergaduh dan tidak mempercayai satu sama lain. Selain itu juga, dalam novel ini dia menceritakan tentang Nurul Huda yang cinta ataupun yang suka akan Iskandar di waktu sekolah menengah, yang menjadikan kisah hidup Iskandar ini semakin mencabar. Dalam novel ini juga ada menyatakan selagi hati ini tidak berbolak-balik, selagi itulah perasaan aku sama untuk dia. Memetik kata-kata Nurul Huda daripada novel Pada Subuh yang Membawaku Pergi. Seterusnya, Iskandar ini juga merupakan seorang yang aktif dalam kurikulum. Tetapi apakan daya, Tuhan mengujinya dengan menghidapi
penyakit thalassemia yang merupakan penyakit kekurangan darah merah ataupun kekurangan hemoglobin yang menyebabkan ibunya Rauda sangat risau jika Iskandar ini selalu aktif dalam bersukan. Selain itu juga, minat yang mendalam terhadap sukan, khususnya balapan, menyebabkan Iskandar ini sanggup ingkar larangan ibunya. Walaupun kita tahu dalam novel ini Iskandar merupakan seorang anak yang baik, anak yang taat akan ibunya. Seterusnya, thalassemia ini juga telah menghancur dan menghambatkan dunia Iskandar untuk menjadi seorang hebat dalam sukan kerana dia akan mengalami kesan sampingan apabila bersukan melebihi had yang sepatutnya, seperti nasihat yang diberikan oleh doktor. Keluarga, persahabatan dan cinta diharapkan malar oleh Iskandar, tetapi fitrah manusia, fitrah hidup ini tiada yang kekal. Oleh itu, dalam novel ini dia menceritakan tentang 3 aspek yang penting, iaitu tentang kekeluargaan, tentang persahabatan dan juga tentang percintaan. Kritikan yang teguran bersifat memberi teguran dan peringatan secara ikhlas. Pengkritikan dalam kritikan ini memainkan peranan untuk mengkritik hasil sesebuah karya dengan menyatakan keistimewaan, kekuatan, dan kekurangannya. Menurut utusan zaman 1949, tokoh terawal yang terlibat dalam kritikan ini ialah Aminuddin Bakri dalam kritikan yang berjudul Pandangan untuk Tinggi Kita. Keistimewaan karya. Berdasarkan novel yang saya kaji yaitu pada Subuh yang Membawa Pergi, terdapat keistimewaan dalam novel ini yang dapat dikritik termasuklah mengetengahkan dan memfokuskan hasil kasih sayang seorang ibu bernama Rauda yang tidak berbelah bagi membesarkan dan memanusiakan anak-anaknya dengan segala kudrat yang ada walaupun tanpa ada seorang bapa di sisinya, tak kalah membesarkan anak-anaknya. Rauda, ibu yang papa sentiasa rindu dan mendoakan kesejahteraan anak-anaknya, walau dimanapun mereka berada, sehingga akhir hayat. Dapat kita lihat bahwa karya Yaya Sayat ini membawa unsur-unsur positif, bersifat kekeluargaan, dan memberikan impak yang besar kepada pembaca, terutamanya yang bergelar ibu, untuk sentiasa kuat dan tabah dalam membesarkan anak-anak walau apapun yang akan terjadi. Contoh yang kami petik ialah Ibu Gembira Abang hadir dalam hidup ibu, Abang banyak ajar ibu, di dalam halaman 362. Kekurangan karya dalam karya Yayasamat ini yang bertajuk Pada Subuh yang Baku Pergi, termasuklah dia membawa unsur-unsur LGBT, yang mana bapa kepada Iskandar, iaitu yang bernama Faizal, pernah melakukan perkara-perkara yang melibatkan hubungan sesama jenis dengan rakan-rakan sekerjanya. Hal ini akan memberi impak kepada pembaca yang belum matang, khususnya kepada budak-budak yang masih berumur 7, 8, 9 tahun, menyebabkan mereka ingin tahu, mencari apakah perkara yang dilakukan oleh Faizal ini, kenapa dia sanggup untuk melakukan perkara tersebut. Secara tidak langsung, ini akan merosakkan masa depan anak muda dan merosakkan ataupun memberi impak kepada mental mereka. Di samping itu juga, Faizal juga merupakan seorang bapa yang tidak bertanggungjawab terhadap Rauda, iaitu ibu kepada Iskandar, dan melakukan seks bebas dengan perempuan lain serta melakukan perkara yang tidak sepatutnya seperti meliwat anaknya sendiri, iaitu Iskandar. Contohnya dalam halaman 317 dapat kita lihat bahawa Faizal mengakui bahawa dia pernah melakukan hubungan songsang. Dalam ayat tersebut mengatakan, yang kedua, saya buat hubungan songsang dengan kawan-kawan saya. Kekurangan kedua yang kami dapati adalah Faizal merupakan seorang bapa yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya dan melakukan seks bebas dengan perempuan lain serta melakukan perkara yang tidak sepatutnya dengan meliwat anaknya beberapa kali. Tambahan pula, beliau juga mengambil harta kepunyaan mentuanya, iaitu ibu bapa Rauda, sehingga menyebabkan Rauda terpaksa menyara anak-anaknya dengan bekerja di sebuah kilang. Ini menjadikan mereka berempat susah dalam menjalani kehidupan, sehingga Iskandar
terpaksa bekerja walaupun sakit ketika break bercuti dan menanggung yuran kelas silat adiknya Zuleka serta membelikan sebuah telepon pintar untuk kegunaan pembelajarannya. Contoh ayat yang kami jumpa di dalam novel tersebut adalah Along penat, badannya sudah lesu karena tidak berehat sejak pagi. Memadailah dengan duit yang diperoleh hari ini, yaitu sebanyak 200 ringgit untuk mengupah memotong rumput buat hari ini sahaja. Bayangkanlah berapa kaki rumput telah dikerjakan dia. Oke, baiklah. Bagi kekuatan karya juga pula, kekuatan dalam novel ini adalah penulis karya mengaitkan nilai-nilai seperti nilai kekeluargaan, serta persahabatan yang erat antara Iskandar dengan Fahim. Watak yang dipegang oleh Iskandar menunjukkan seorang yang sangat setia dalam setiap hubungan yang dibina olehnya. Dia juga merupakan seorang anak yang soleh dan taat kepada setiap arahan yang diberikan oleh ibunya, kecuali dia mengikuti sebuah acara balapan di sekolah. Itu saja yang dia ingkari, tetapi selain itu, karya ini juga dapat menunjukkan kekuatan dari segi watak yang dipegang oleh ibunya, yaitu Raudah, yang sentiasa berusaha dalam menampung kehidupan dia dengan anak-anaknya tanpa sebarang nafkah dari suaminya Faizal. Selepas mereka bercerai, Faizal mengawini seorang perempuan yang bernama Laila, dan beliau menggunakan semua harta milik Raudah untuk membeli sebuah rumah dan menikahi seorang perempuan yang bernama Laila itu, dan membelikan Laila sebuah kereta. Contoh kata-kata yang kami temui di novel itu adalah, ya dah, 17 tahun saya abaikan dia. 17 tahun Feza bersuara. Ini adalah kata-kata yang dikeluarkan oleh Feza setelah mengetahui tentang berita Iskandar telah menghembuskan nafas yang terakhir. Dia menyesali setiap perbuatannya ketika Iskandar masih hidup, karena dia telah melewati anaknya Iskandar itu. Jadi dia kecewa dengan tindakannya ya dahulu. Selain itu, watak yang dipegang oleh Fahim juga menyumbang kepada kekuatan karya ini, yaitu saling menjaga kekuatan persahabatan mereka tiada tandingannya, sehingga Fahim mengawini adik Iskandar, yaitu Zuleka, sesuai dengan janji yang diungkapkan oleh Iskandar sebelum dia menghembus nafasnya yang terakhir. Contoh kata-kata yang kami temui di novel yang sangat menyentuh hati kami, yaitu, nanti kau jagalah dia macam mana kau jaga aku. Anda suatu hari nanti, kalau kau datang cara baik untuk halalkan dia, aku takkan halang. Di sini Iskandar membenarkan seseorang yang bernama Farim yang sangat menggemari adiknya Zuleka sejak dari tingkatan 4 lagi dia menggemari adik Iskandar yang bernama Zuleka itu, sehingga Iskandar mengarahkan Fahim itu memutuskan hubungannya dengan adiknya Zuleka karena dia hendak melihat adiknya berjaya dalam pembelajaran dan ingin adiknya fokus kepada pembelajarannya dahulu supaya tidak pembelajarannya dahulu. Next. Rumusan daripada novel ini adalah novel daripada pada subuh yang membawa aku pergi. Ini banyak memberi pengajaran kepada pembaca bahwa setiap orang ada masalah yang dihadapi dalam menjalani kehidupan dan pasti ada jalan penyelesaian. Contohnya dalam novel ini yaitu Fahim. Dia juga mempunyai masalah tersendiri, yaitu dia tidak mempunyai keluarga, ibu bapanya sudah meninggal dan adik-bradiknya juga sudah meninggal akibat sesuatu kecelakaan. Abang Fahim lemas dan ibu bapanya mati akibat kecelakaan kemalangan di jalan raya. Tambahan pula, novel ini juga menunjukkan bahwa kasih sayang ibu itu sehingga akhir hayatnya menjadi saksi yang tiada tandingannya daripada orang lain. Akhir kata, kritikan tegur ini dapat memberikan sedikit sebanyak impak pada penulis untuk cakna dalam penghasilan karya yang seterusnya bagi
memanifestasikan sebuah karya yang agung. Dalam novel ini kita dapat lihat sebuah kisah yang sangat menyentuh hati, yaitu berkaitan dengan nilai kekeluargaan yang sangat kuat antara anak dengan ibu. Itu saja. Oke, ini rujukan dan juga terima kasih. Oke, dapat kita lihat bahawa kritikan teguran ini memberi sedikit sebanyak pendekatan kepada penulis novel iaitu Yahya Samad agar dia dapat menghasilkan karya yang lebih bagus selepas ini dengan mengetengahkan apa yang isu semasa seperti kekeluargaan, persahabatan dan juga cinta seperti dalam novel ini juga, tetapi ada unsur-unsur yang sedikit merosakkan novel ini ataupun sedikit memberi impak yang buruk kepada pembaca, khususnya kepada pembaca-pembaca yang belum matang. Disarankan untuk tidak membaca dulu novel ini supaya dia tidak memberi impak kemudian hari. Saya harap semua dapat memberikan kerjasama yang baik apabila membaca novel tersebut supaya kita dapat tahu bahawa pada masa kini kekeluargaan, persahabatan dan cinta merupakan perkara yang sementara sahaja, bukan perkara yang sementara dan tidak dibawa hingga ke akhir hayat. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.